Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini cikgu akan sambung penerangan cikgu tentang bab 9 ekosistem, iaitu tajuk dia ekologi populasi. Pelajar boleh juga rujuk di muka surat 190. Okey, so cikgu akan mulakan sekarang. Baik, pengenalan kepada ekologi populasi ni. Okey, pelajar perhatikan di sini. Ekologi populasi merupakan cabang ekologi. Okey, salah satu cabang ekologi. Bukanlah bermaksud cabang yang besar ni deh. Ekologi populasi dimaksud dia salah satu cabang daripada cabang ekologi tu. Yang mengkaji interaksi. Okey, berikan perhatian. Yang mengkaji interaksi antara suatu populasi dengan persekitaran dia. Maksud dia, persekitaran ni akan mempengaruhi taburan populasi tu. Sama ada populasi tumbuhan ke haiwan ke, persekitaran akan mempengaruhi pertumbuhan dia, kehidupan dia. Taburan dia lah. Seperti yang kita belajar di subtopik 9.1. Okay, masa di 9.1 kita belajar spesies tu apa, populasi tu apa, komuniti. Okay, kita belajar kan ekosistem. Okay, jadi dekat sini kita fokus kepada populasi ni. Okay. Subtopik 9.1 ni kita belajar populasi ialah sekumpulan organisma yang sama spesies. Okey, sama spesies dan hidup di habitat yang sama. Okey, sekumpulan rusa itu ada gambar. Okey, dia hidup di habitat yang sama. Taburan populasi, taburan kumpulan rusa tu, okey, menunjukkan cara organisma yang sama spesies tersebar dalam suatu habitat. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi taburan dia? So, dia ada dekat sini, kita akan tengok okey, pengaruh persekitaran ni. Pengaruh persekitaran terhadap tumbuhan. Kita juga akan tengok pengaruh persekitaran terhadap haiwan. Okay, jadi yang pertama faktor dia adalah suhu, lepas tu air, lepas tu dia ada cahaya, pH, kandungan mineral. Okay, jadi macam mana 5 faktor ni mempengaruhi taburan tumbuhan dan juga haiwan. Tapi kalau untuk haiwan dia berbeza sikit lah. Iaitu yang mempengaruhi taburan dia adalah suhu, air, tempat dia membiak dan juga bekalan makanan. Jadi kita tengok kepada tumbuhan dulu. Ni, kesan kepada tumbuhan. Bagi faktor suhu. Macam mana suhu mempengaruhi taburan dia? Taburan pertumbuhan tumbuhan tu. Okey. Suhu optimum bagi pertumbuhan tumbuhan adalah antara 25 hingga 30. Ni suhu optimum. Maksudnya suhu yang suhu favorite lah. Okey. Suhu yang tinggi. Kalau suhu tinggi dapat menyebabkan enzim ternyah asli. Okay, proses biokimia dalam tumbuhan akan terganggu. Tak bolehlah kalau tinggi sangat. Sebab kita dah belajar, kita dah tahu kan ada enzim dalam tumbuhan tu yang akan terganggu dengan perubahan suhu yang terlalu tinggi. Jadi kan ada jadi ternyah asli. Jadi bila enzim tu ternyah asli, proses biokimia terganggu ataupun tak dapat berlaku, maka akan merencatkan pertumbuhan. Okey. Meningkatkan kadar sejatan air daripada tumbuhan tu secara transpirasi. Dia hilang daun tu melalui proses transpirasi tu dalam bentuk wap air. Dan juga menurunkan kadar fotosintesis tumbuhan. Okey, kalau suhu rendah pula, suhu yang rendah akan mengurangkan aktiviti enzim. Hal ini akan memperlahankan tindak balas kimia. Dia berlaku tapi slow. Jadi bila slow tu maksud dia hak ni pun akan slow juga. Okey, kadar fotosintesis pun akan perlahan juga. Okey, air pula. Faktor air yang mempengaruhi taburan. Air diperlukan untuk aktiviti enzim. Okey, untuk fotosintesis pun perlukan air. Serta pengangkutan dan sokongan dalam tumbuhan herba. Dia sekali ni pengangkutan dan juga sokongan. So bila air tu diangkut, dia akan memberi sokongan kepada tumbuhan herba tu secara tidak langsung. Okey, kawasan yang kering seperti gurun
Dan kawasan tundra, kawasan yang sejuk ni kan, seperti di kutub mempunyai taburan populasi serta kepadatan tumbuhan yang rendah. Kalau di kawasan yang terlalu panas atau terlalu sejuk, ada populasi tumbuhan yang hidup di kawasan itu, tapi tidak banyak. Okey, yang boleh survive pada suhu yang pada bekalan air yang ekstrim, iaitu air kurang ataupun air lebih. So kita beralih kepada faktor yang ketiga yang mempengaruhi taburan tumbuhan. Cahaya pula. Cahaya sangat penting untuk fotosintesis kan. Okey. Kalau kawasan yang kurang menerima cahaya matahari mempunyai bilangan tumbuhan yang sedikit. Sebab kadar fotosintesis dia perlahan lah. pH tanah pula. pH tanah penting untuk penyerapan nutrien dalam akar. Okey, penyerapan nutrien. pH tanah yang terlalu berasid atau terlalu beralkali akan menyebabkan penyerapan nutrien oleh tumbuhan menjadi rendah. Okey. Pertumbuhan pokok akan terjejas kerana kekurangan nutrien. Okey, kandungan garam mineral. Kandungan garam memberi kesan terhadap penyerapan air secara osmosis oleh akar. Okey. Garam yang tinggi dalam tanah menyebabkan tumbuhan akan mengalami kehilangan air. Ni konsep osmosis ni ke. Ni larutan hipertonik ni. Okey, bila banyak garam dalam tanah, bila kandungan garam dalam air tanah tu tinggi, maka air dalam tumbuhan tu akan meresap keluar. Okey, meresap keluar melalui sel tumbuhan tu secara osmosis. Jadi tumbuhan akan mengalami kehilangan air. Okey, mineral diperlukan untuk menghasilkan protein, enzim, nukleotida, vitamin dan sebagainya lain lah. Contohnya fosforus digunakan untuk membentuk fosfolipid. Okey, maksudnya diperlukan mineral ni memang diperlukan dalam kuantiti yang secukupnya lah. Baik, faktor kepada haiwan pula. So kita tengok kesan kepada haiwan, kesan pertumbuhan haiwan terhadap faktor persekitaran. Suhu, kawasan yang terdedah kepada suhu yang tinggi dalam sesuatu habitat kurang diduduki oleh haiwan seperti cacing dan siput. Okey, maksud dia suhu terlalu tinggi pun tidak digemari oleh haiwan. So dia bagi contoh siput dengan cacing lah sini. Okey, cacing dengan siput ni kan dia suka kepada kawasan yang lembap. Jadi kalau suhu yang tinggi tu dia tak sukalah. Okey, so taburan dia akan berkurang. Air, haiwan tertumpu ke kawasan yang mempunyai sumber air. Okey, jadi kalau kita tengok dekat situ ada bekalan, ada kolam ke, so ada sungai ke, kita akan dapati ada banyak hidupan dekat kawasan itu sebab menjadi sumber air dia untuk minum dan juga menyejukkan badan. Okey, tempat membiak pula, tempat membiak yang sesuai dan selamat. Dia pun nak kepada kesesuaian dia dan juga nak kepada selamat juga. Haiwan pun dia nak membiak untuk dia melahirkan anak dan membesar. Dia nak kepada keselesaan juga. Bekalan makanan. Makanan penting untuk kemandirian kerana haiwan ialah heterotrof yang bergantung kepada tumbuhan dan haiwan lain sebagai makanan. Okay, maksud dia bekalan makanan ni dia tak boleh buat makanan dia sendiri, haiwan ni. Heterotrof ni maksud dia sama macam kita lah. So bergantung kepada makanan nutrisi daripada luar. Okay, so dia perlu makan tumbuhan, dia perlu makan haiwan lain sebagai makanan dia. Jadi kalau di kawasan itu banyak sumber makanan, maka banyaklah spesies haiwan tersebut di kawasan itu. Okey, so dekat sini ada 3 corak taburan populasi bagi organisma haiwan ataupun tumbuhan. Satu, dia boleh hidup secara berkelompok. Ni secara rawak nampak tak ada banyak sini, sikit sini, maksudnya tak sekata ni. Okey, tak sekata. Ni pula sekata nampak. Dengan kawasan yang luas tu, dia diduduki oleh semua bahagian oleh spesies tersebut.
Organisma, kita tengok ini dulu dah. Berkelompok. Berkelompok ni maksudnya berkumpulan lah. Okay. Organisma berkelompok membentuk kumpulan yang terpisah. Maksudnya kalau rusa kat sini 5 ekor, sini 5 ekor macam tu. Keadaan ini disebabkan oleh taburan sumber yang tidak sekata di dalam sebuah kawasan. Taburan makanan, taburan sumber. Sumber tadi lah yang cikgu terangkan tadi. 5 atau 4 perkara tadi, sumber tadi dia tidak sekata. Ada banyak kat situ, maka dekat situlah banyak taburan organisma tersebut. Okey, rawak. Taburan organisma berada dalam corak yang bebas. Di dalam sebuah kawasan digunakan istilah bebas. Okay. Taburan ini melibatkan spesies yang kurang berinteraksi antara satu individu dengan satu individu yang lain. So, kelebih kat sini adalah kurang interaksi antara spesies. Antara satu individu dengan individu yang lain. Okey, sekata organisma tersebar di seluruh kawasan yang diduduki. Okey, kalau kata di kawasan yang ada kolam ke, kat situ kita dapati haiwan tu dia tersebar. Okey, maksudnya dia tidak berada dalam kumpulan lah. Taburan ini melibatkan spesies yang mana setiap individu bersaing merebut sumber yang terhad dalam sesebuah kawasan. So, pelajar kena ingat dia punya gambar rajah ni. Ingat dia punya lukisan ni, maka pelajar akan mudah ingatlah berkelompok. Ini rawak, yang ni sekata. So, kita alih lagi. Baik, anggaran saiz populasi organisma. Boleh tak kita nak menganggar saiz populasi rusa dalam hutan tu? Dalam hutan ke, dalam satu-satu kawasan, dalam kebun ke, okey. So dia ada cara dia, kita nak menganggar saiz populasi tu, bukan kata kita kena kira sekor-sekor. Kira penat kita macam tu. Jadi kita ada cara untuk menganggar, sebab tu dia panggil menganggar saiz populasi, bukan kita dapat secara tepat lah benda tu, bilangan tu. Okey. So, 2 faktor penting untuk kajian dalam ekologi ialah saiz populasi dan juga kepadatan populasi. Apa itu saiz populasi? Bilangan organisma yang terdapat. Saya gariskan. Bilangan organisma yang terdapat di dalam sesebuah populasi. Okey. Manakala kepadatan populasi pula, bilangan individu sesuatu spesies per unit keluasan habitat. Okey, saiz populasi. Ini saiz populasi. Di sesebuah kawasan boleh dianggar melalui teknik persempelan rawak. Rawak, so kita panggil rawak lah sebab rawak sebab kita menggunakan alat tu, nanti kita letakkan secara rawak kaedah kita tu. Apabila suatu kawasan yang dikaji adalah besar dan data sukar untuk diperolehi bagi seluruh kawasan yang dikaji. Okey, dia panggil rawak lah sebab kawasan tu dia besar kan. Jadi kita tidak memperoleh data secara tepat lah. Sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil, kita ambil sampel je. So kita dapatkan sampel, maka kita boleh kira anggaran saiz populasi dia. Sampel yang mewakili kawasan tersebut diambil untuk memberi anggaran yang lebih kurang tepat. Lebih kurang lah ketepatan dia tu. Tentang kelimpahan dan corak taburan organisma tertentu yang menduduki kawasan tersebut. Okey, so teknik yang pertama kita panggil sebagai teknik persempelan kuadrat. Okey, so kaedah yang pertama untuk menganggarkan saiz populasi ni kita guna kuadrat. Ni panggil kuadrat lah ni. 4 segi gini ni. Okey, apa kuadrat tu?
ialah struktur rangka berbentuk segi empat sama yang boleh jadi diperbuat daripada kayu, besi atau plastik. Kuadrat biasanya dipecahkan kepada beberapa bahagian yang sama besar untuk menganggarkan peratus litupan sesuatu spesies. Saiz bergantung kepada jenis dan organisma yang dikaji dan juga keluasan kawasan yang dikaji. Taburan serta kepadatan tumbuhan yang hendak dikaji. Okey, sebagai contohnya, kuadrat berukuran 1 meter persegi sesuai untuk menganggarkan populasi tumbuhan di padang sekolah. Okey, teknik persimpulan kuadrat digunakan untuk menganggarkan saiz populasi tumbuhan daratan. Okey, atau haiwan yang tidak yang kurang bergerak ataupun kurang aktif atau dia bergerak dengan amat perlahan. Okey, bilangan organisma di dalam kawasan kuadrat merupakan sampel yang mewakili keseluruhan kawasan yang dikaji. Data yang diperolehi daripada semua kuadrat boleh digunakan untuk menganggarkan saiz populasi. Jadi, kuadrat ni dia adalah alat yang berbentuk segi empat macam ni. So, kita buat kita bahagikan dia kepada ruangan-ruangan kecil dalam tu, kita boleh gunakan tali kat dalam tu. So, kalau kita nak mengira saiz populasi pokok semalu contohnya di padang sekolah. Okey, jadi kita buatlah lebih kurang 10 kuadrat ni yang berukuran 1 meter. So, kita letak di padang sekolah kita secara rawak saja. 10 kuadrat ni. Jadi dia tak sesuai lah kalau kita nak guna benda ni untuk menganggarkan saiz populasi katak ke, saiz populasi benda-benda yang bergerak laju. Tak boleh. So yang dia sesuai untuk yang kurang bergerak. Macam situ babi boleh lah. Sebab dia bergerak perlahan. Okey, ataupun lebih sesuai untuk tumbuhan lah. Lebih sesuai untuk tumbuhan. Okey. Kita beralih lagi. Okey, ni gambar alat tu lah. Ni mungkin guna plastik kot. Okey, teknik persimpulan kuadrat. Semasa persimpulan kuadrat, anda seharusnya meletakkan kuadrat secara rawak. Tu jangan pilih-pilih kawasan. Dan bukannya memilih kawasan yang mempunyai banyak tumbuhan yang dikaji. Okey, ni dia punya Okey, ni formula dia lah. Teknik persimpulan kuadrat. Dengan teknik persimpulan kuadrat tadi, kita dapat menganggarkan frekuensi, dapat mengira frekuensi, dapat mengira kepadatan litupan sesuatu spesies pada kawasan yang dikaji. So, ini formula untuk mengira frekuensi, mengira kepadatan, mengira peratus litupan. Okay, kalau ada contoh soalan nanti, kita boleh try kira. Okey, ini kaedah yang kedua. Untuk menganggarkan saiz populasi sesuatu organisma di satu-satu kawasan. Okey, ia panggil sebagai kaedah tangkap tanda lepas tangkap semula. TTLTS. Igat dulu, lepas tu tanda. Lepas. Lepas igat kita tanda. Lepas tu lepas kita tanda, kita lepas. Lepas kita lepas tu duduk dalam 2 minggu ke apa, kita mari tangkap semula. Boleh? So, haiwan yang dikaji ditangkap secara rawak. Okey, tangkap dulu secara rawak. Di habitat semula jadi dia tu. Okey, siput ke apa. Okey. Lepas tu, lepas kita tangkap, contoh kita tangkap 10 ekor ke, ataupun 30 ekor. Kita rekodkan bilangan tu lah. Bilangan yang kita catatkan tu berapa? 30 ekor. Okey. Lepas tu kita buat apa? Setiap haiwan yang kita tangkap tu kita tanda. Tanda dengan apa? Tandakan dengan warna yang tidak mudah luntur lah, yang tidak hilang kalau kena air. Dengan pewarna kuku dengan cat ataupun dakwah India. Okey, seterusnya, lepas ditanda, kita lepaskan dia semula ke habitat sebenar dia tadi. Lepas balik dia. Okey.
Selepas satu jangka masa tertentu, contohnya 2 minggu ke sebulan ke, okey, tak boleh terlalu lama lah, dia ada sebab dia kenapa tak boleh terlalu lama. Lepas 2 minggu ataupun sebulan ke, kita mari kita tangkap sekali lagi. Okey, tangkap kali kedua. Tangkap kali kedua secara rawak di kawasan yang sama. Jadi tangkapan yang kedua ni, kita berkemungkinan akan dapat balik yang kita tanda dulu. Ada sejumlah bilangan yang kita akan dapat balik yang kita tanda dulu, dan ada yang dapat yang baru yang kita tak tanda. Yang barulah yang bukan hasil tangkapan dulu. Okey. Jadi jumlah semua haiwan dalam tangkapan kedua, iaitu bilangan haiwan yang bertanda dan tidak bertanda, kita catatkan. Boleh?